sama ada saya berminat untuk menyertai parti politik. Saya, to be honest, tidak pernah terbayang saya terlibat dalam dunia politik sebegini. Saya bermula hanya menulis kerana saya nak melawan Saitro, tapi terjebak sampai sekarang. Dan saya tidak pernah ada cita-cita politik sebab saya bermula sebagai penjawat awam. Dan keluarga saya tiada yang terlibat dalam dunia politik, tiada. Jadi kalau ditanyakan saya tidak pernah ada cita-cita. Tapi disebabkan saya mula menulis, saya juga telah ditawarkan tempat untuk terlibat dalam dunia politik sebagai calon daripada beberapa parti. Dan setakat ini saya tak ada selera lagi untuk menyatakan hendak terjebak atau masuk dalam dunia politik. Pada saya, kerana jihad saya pada mulanya ialah if you want to change the politics, you have to change the society. Dan saya rasa saya berada di luar, bukan di dalam dunia politik itu, orang lagi senang nak mendekati saya. Kalau saya duduk dalam dunia politik, orang dah rasa saya part of the system. Jadi bagaimana saya nak tukar dunia politik itu? Setakat ini saya telah mengatakan tidak kepada kebanyakan tawaran yang dikeluarkan, dan saya sudah berbincang juga dengan keluarga, dan saya rasa saya perlu belajar banyak seluk-beluk politik sebelum saya diangkat. Saya tak rasa adil untuk saya masuk jadi helikopter, nanti orang marah, dan saya pun tak tahu bagaimana fungsinya menjadi ahli parlimen, ahli DUN. Saya rasa kurang adil pada mereka lain di dalam parti tersebut. Kalau saya diberi peluang, saya rasa saya memerlukan masa untuk belajar. Mungkin not this time, maybe next time lah, Saudara Z. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau Tuhan nak bagi. Okey, ramai juga yang komen yang mungkin mereka kita lepas live sebelum ini yang mengaitkan Liana dengan parti-parti politik tertentu ni. Okey, sekali lagi, Liana ni menganggotai parti politik yang mana sekarang ni? Saya tidak menyertai mana-mana parti politik. Tiada allegiance to anyone. Of course saya ada inclination. Saya ada inclination kerana saya dulu pengundi tegar Barisan Nasional. Daripada sejak saya mula mengundi sampai PRU 14 saya tukar. Masa itu gelombang tsunami ABU. Anything but UMNO. Asal bukan UMNO was there. Dan kita vote Pakatan Harapan. Dan saya vote di Tambun, saya punya vote tu. Dan saya tak rasa saya suka dengan apa yang saya vote sekarang. Jadi adakah masih kekal lagi dengan pendirian ABU tu? Sekarang nampaknya saya rasa lepas kes Najib Razak, ada sentimen mengatakan kalau Najib Razak masuk ke penjara, UMNO akan bersih, UMNO akan bertukar. Jadi kita boleh bagi peluang kepada UMNO untuk orang percaya kembali. Tak kisahlah dia jadi pembangkang ke, dia jadi kerajaan ke. Sebab pada saya, kita buat demokrasi ni, kita nak kerajaan yang baik, pembangkang juga kena kuat. Ya? Kita vote macam tu. Tapi sekarang ni nampaknya UMNO dengan antik-antik yang mereka ada seolah-olah menerima pemimpin-pemimpin begini dalam parti tersebut. Dan saya rasakan tiada perubahan lah daripada PRU 14. Kalau ini yang dibuat, sentimen PRU 14 itu akan keluar kembali dan mungkin mereka akan ditolak sebagaimana hari itu. Okey, lega saya mendengar. Tapi Z, kalau saya promosikan saf ke atas 1-2 orang UMNO, janganlah pula kata saya jadi tali baru UMNO pula. Sebab saya kena tahu dalam setiap parti tu bukan semuanya satu tandan tu tandan buah busuk atau semua tandan tu sempurna. Jadi kalau saya nak ajar masyarakat agar tengok kualiti calon tersebut. Kalau ada calon yang baik, kita angkat. Sebab pada saya, keputusan PRU nanti 15 bagaimana penganalisa jangkakan, tidak ada satu parti yang akan dapat majoriti. Kemungkinan besar akan ada kerajaan campuran atau gabungan banyak-banyak parti.
Jadi kalau ada gabungan banyak-banyak parti, kita kena pastikan mereka yang dilantik nanti jadi menteri yang berkualiti. Kita tak nak jadi macam sekarang. Kita nak buang semua dulu, kita lantik orang yang tidak berwibawa. Jadi pada saya, Zack, the power of people is greater than the people in power. Jadi kita kena gunakan our power tu untuk memastikan kita dapat pemimpin yang baik. Okey, sekarang ni saya nak buka soalan kepada yang berada dalam Twitter Space. Siapa yang nak bertanya silakan. On your mic, Yani nak bertanya ni. Silakan Yani. Pasal since Liana mempromosikan undi calon dan tidak undi parti. Baik, jika kita undi satu calon ni adalah calon yang bagus, tetapi parti dia tu adalah parti penyamun lah, parti sakau lah kan. Dan dengan secara langsung itu akan menolong parti sakau ni untuk kembali berkuasa. Jadi kalau kita undi calon yang bagus tidak berdasarkan satu parti, tidak kira parti tu yang diwakili itu bagus atau tidak, atau memperjuangkan hak rakyat atau tidak. Jadi bukankah kita kena pilih satu parti yang hendak membawa perubahan, yang hendak bawa masa depan Malaysia ini ke arah lebih baik, untuk tukar sistem yang sedia ada, yang sedia korup ini. So, what do you think? Okay, terima kasih saudara Yani. Saya selalu ditanya soalan ni sebab seorang banyak yang tak berapa berkenan lah konsep yang saya bawa. Saya katakan yang bukan kita tidak memandang parti langsung. Pada saya, kita pandang calon dulu, kualiti calon dulu. Sebab kalau kita pandang just pangkah ikut logo, kita tak pandang langsung calon, main pangkah saja, letaklah penyapu ke, letak ke loceng ke kat situ, kita main pangkah because kita akan balik kepada asal mendapat pemimpin-pemimpin yang tidak berwibawa. Ya? Tetapi kalau kita tengok calon dulu, dan calon ini kalau semua rakyat Malaysia faham elemen SAF itu, ya, sidik, amanah, fatonah, tablik, kalau faham betul-betul requirement atau kelayakan itu, parti yang Yani cakap, parti sakau tu pun saya rasa 1/10 je yang lepas, 1/10 saja, because kerana amanah itu akan terjejas. Dia tak boleh cakap macam satu pemimpin je kita tengok. Tapi kalau kebanyakan pemimpin-pemimpin yang diberi oleh ni, memang even presiden dia sendiri pun tak lepas SAF itu. Kalau kita gerakkan rakyat yang mengatakan presiden pun tak lepas SAF, ada kes mahkamah, ada banyak-banyak lagi isu yang tak memenuhi SAF tersebut. Jadi rakyat akan faham. Ya? Dan masalahnya sekarang ni, kita hendak perbetulkan totok parti bukan di kalangan orang yang faham politik. Kita nak betulkan minda orang yang totok parti ni, tak kisahlah pemimpin haprak pun kita pangkah juga. Kita nak betulkan tu, mereka yang far right ni or far left ni. Ada juga far left ya, dia pangkah je, asal nama that party dia akan pangkah. Ada juga far right. Saya nak bawa mereka ke tengah. Itu sebab saya promosikan SAF. Tengok calon dulu, bukan tengok parti. Jadi kalau Yani rasa Yani tak nak pangkah, SAF itu bukan gantung pada saya. Penilaian masing-masing. Kalau penilaian masing-masing, satu pemimpin itu tidak amanah kerana partinya tidak amanah, jangan undi. Tetapi kita ada satu daya untuk ada kriteria, ada checklist pemimpin macam mana yang kita nak. Bukan hanya pangkah parti sahaja, sebab parti akan bagi orang-orang yang tak wibawa pun jadi pemimpin. Ya? Jadi terpulang pada, jangan dengar, itu saya cakap, kalau saya tulis jangan pajak tuan-tuan punya otak pada saya, itu memang nilaian saya. Tapi kena ada kriteria itu. Kita nak jantik manager bank pun ada qualificationnya.
ada job scope-nya, ada JD-nya. Ni kita nak letak pemimpin negara. Takkan kita pangkah dia ikut parti. Saya tak rasa itu cara yang sesuai. Itu sebabnya saya kata tengok calon dulu. Tik. Terpulang pada Tuan Puan. Kalau Puan kata ini saya tak nak sebab saya rasa dia tak amanah. Sebab parti dia. Pangkah bagi orang lain. Tapi kena ingat ada orang lain tu nanti ada 4-5. Semua kata dia better daripada yang ini. Ada 3-4 penjuru nanti. Jadi bagaimana nak pilih? Kalau anda ini jenis penyokong parti, pejuang parti, anda pilih parti anda. No problem. Bagaimana dengan fansiters? Bagaimana mereka yang mula tersedar, tak naklah dah parti ni banyak sangat memimpin hauk. Tapi nak pilih siapa? Kalau nak cakap dengan dia, pilih parti saya. Sekarang orang fansiters tak nak dengar dah politik-politik parti-parti. Tak nak. Mereka nak pemimpin yang baik. Jadi itu sebab saya promosikan. Jadi jangan terlampau nampak macam benda ini akan, it's a level playing field to everybody. Every political party have a level playing field. If you want to get vote from the people, you give us the good quality people yang ikut quality Nabi ni. Bukan saya buat benda lain. Ini quality Nabi yang Nabi tuntut. Ini macam mana kalau ada pemimpin daripada parti Islam sekalipun tapi tak amanah, tapi tak ada tabligh, adakah perlu diangkat walaupun tak ada elemen ciri-ciri yang dituntut oleh Nabi? Yang menipu, yang beli Mercedes dengan duit yang diberi oleh kerajaan. Saya tak nak lagi, but amanah ke itu? Just kerana nak pangkal parti. Jadi kita kena merubah daya rakyat untuk tengok kualiti dulu. Parti yes, secondary yes, boleh. Tapi kalau duk pangkal parti je, naiklah isu-isu yang ada sekarang, menteri-menteri yang kita terima sekarang. Saya harap saya berjelaskan dan saya akan terus jelaskan gerakan ini. Kalau nak terima, it's okay. Kalau tak nak terima pun it's okay. Kalau anda pejuang parti nak pangkal parti, by all means. But kena ingat, di Malaysia ini 33 juta orang rakyat, hanya 5 juta sahaja penyokong parti. 5 juta orang penyokong parti yang memang betul-betul ahli parti. Yang lain tidak. We have fansiters. We have mereka yang kita baru pertama kali nak mengundi. How do we teach them to get the right leaders? Not by hyper partisanship. I'm against that. Thank you.